Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'duhu fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fadal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam iman. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di mana tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dihimpunkan bersama orang-orang yang baik, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, di kalangan orang-orang yang baik. Insya-Allah Allah taala beri kefahaman untuk kita memahami akan kemahuan dan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, awal asal kejadian kita daripada benda yang tidak berharga. Lepas itu Allah Ta'ala jadikan kita daripada masa 40 hari, daripada nutfah tukar kepada alaqah, pergi kepada mudrah, Allah tiupkan ruh. Masya Allah. Dulu kita keluar daripada alam rahim, kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Betul tak? Tak ada apa-apa kita ni. Mutu tak ada, kereta tak ada, pakaian pun tak ada. Apabila sebelum tu kita pergi satu tempat yang dimakan Lauh Mahfuz, apabila Allah Ta'ala beritahu alastu bi rabbikum, Allah Ta'ala bagi tahu yang Allah ni adalah Tuhan. Jadi semua tuan-tuan sekalian menyahut, qalu bala syahidina, semua menyahut, kami mengakui. Semua yang bagi tahu mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Lepas keluar di alam rahim, sebelum tu Allah Ta'ala tak bagi kita akal. Lepas kita ada akal, macam-macam kita buat tuan-tuan sekalian. Kita tak ingatlah janji kita di alam ruh dulu, sebab alam ruh tak ada akal lagi. Apabila kita masuk alam dunia ini, sampai satu tahap Allah Ta'ala bagi kita akal yang sempurna, boleh kita timbang baik dan buruk. Jadi hari ini Allah Ta'ala beri kita akal. Jadi kita kudu guna betul-betul akal yang Allah Ta'ala berikan. Lepas itu masa yang Allah Ta'ala berikan. Ingat, kita kena lapangkan masa untuk agama. Jangan tunggu masa lapang. Tunggu masa lapang memang kita masalah. Mati mana tunggu masa lapang? Mana tunggu masa lapang? Jadi kita kena lapangkan masa kita, lapangkan telinga kita, lapangkan mata kita, semua kita kena lapangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kejayaan kita. Tak ada kejayaan tempat lain Allah Taala letak melainkan kepada agama. Agama ni jalan cara hidup kita, way of life. Cara hidup kita mesti itulah agama. Jadi nak tak nak, kita Allah Taala dah keluarkan, jadi kita kena ikut betul-betul cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang saya mulakan, tuan pengurusi situ usaha, bendahari, para imam-imam, Tok Bila, Tok Siap, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kitab Minhajul Abidin, jalan-jalan para abid, bahagian penghalang, muka surat 73. Sambungan bahagian penghalang, muka surat 73. Malam ni kita nak sambung pengajian kita mengenai penghalang kepada ibadah. Halang kepada ibadah. Penghalang kepada ibadah. Sebelum ni kita beritahu ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Kita habis muka surat 73 itu. Lepas PKPB, lepas tu keluar SOP baru, boleh kita kuliah maghrib, alhamdulillah. Sambung kita muka surat 73. Bahagian mana? Yang atas itu, ambil atas itulah. Kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita lihat bagaimana teman-teman sekalian dunia ini memainkan peranannya untuk menidakkan ibadat kita Allah Subhanahu wa taala terima. Ibadat ni penting sebab kita nak bawa di hadapan Allah. Tak ada benda lain kita bawa, tak ada benda lain kita bawa melainkan ibadat ataupun amal soleh yang kita bawa menghadap Allah. Apa saja yang kita buat berkaitan dengan agama, alhamdulillah. Tidak berkaitan dengan agama, dia masalah. Dunia ni
yang ulama beritahu, yang jadi penghalang betul ni, apabila dunia yang kita ambil tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu yang salah. Selagi kita ambil dunia ni dia bermanfaat untuk akhirat, tak ada masalah. Jangan kita buang dunia kita, tidak. Kita tidak buang dunia dalam doa. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dengan Allah Taala hasanah. Dunia ni kebaikan atas muka bumi. Jadi yang tak nak, yang ulama suruh kita jaga, ambil dunia yang tak ada manfaat untuk akhirat. Itu yang ulama suruh tolak. Yang ulama suruh kita hati-hati. Sebab dunia ni tuan-tuan sekalian, kita boleh kuasai. Cara apa kita kuasai? Cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita dapat kuasai dunia ni, jangan takut. Sebab dunia ini Rasulullah dapat kuasai. Kuasai macam mana? Dunia ni tuan-tuan sekalian, apabila kita menjalankan sesuatu benda, kita melakukan, kita ambil ataupun kita hindari, dia berkaitan dengan syariat, kita dapat pahala. Bukan dunia ni kita nak buang. Nak bagi tahu dunia yang apabila kita usahakan tiada berkaitan dengan kita punya akhirat. Itu yang tak nak. Jadi ulama dia syarah panjang lebar mengenai keduniaan. Bukan ulama tolak dunia seperti puak-puak Jabariyah. Bukan Jabariyah tuan-tuan sekalian menolak akan akal. Jabariyah ni tuan-tuan sekalian mengharap 100% dengan qada dan qadar Allah. Dia tidak menggunakan akal dia untuk berusahakan sesuatu. Dia beritahu seperti lalang. Kita ni putuskan, Allah Taala takdirkan, itu yang kita ikut. Akal langsung tak mengguna. Tak ingat akan dosa dan pahala. Itu puak-puak Jabariyah. Itu puak-puak Jabariyah. Lepas itu Qadariyah pula tuan-tuan sekalian, dia tidak akui akan qadar Allah. Dia cakap terjadinya perbuatan manusia semata-mata dengan manusia, tidak berkaitan dengan Allah. Itu Qadariyah. Ini tuan-tuan sekalian, saya ambil nama Mu'tazili, orang yang tergelincir, yang ekstrim, yang faham agama dengan akal, mencampurkan akan pahaman Yunani dengan pahaman Islam. Hancur habis. Jadi kita nak faham betul-betul dunia ni bukan kita buang. Ustaz pun kerja, saya pun ada kereta, ada rumah, tuan-tuan pun sama ada depan ustaz. Nah, bahkan yang mendongeng sekarang, semua ada tuan-tuan sekalian benda ni yang kita tak nak tu. Kan dunia juga kita nak buang air. Tapi apabila kita masuk jamban ikut sunnah, dapat pahala. Kita minum tuan-tuan sekalian, kita makan minum. Apabila kita ikut sunnah, dapat pahala. Jadi orang pun boleh, ustaz macam mana kita nak tawarapkan dalam diri kita ni 24 jam dalam agama? Mudah, hidup sunnah. Kita 8 jam ataupun 5 jam, 6 jam. Kuek membuta 12 jam, pancing mani mungkin 13 jam. Tidur ngantuk kan. Jadi apabila dalam tidur itu sunnah, kita amal sunnah dengan kita baca zikir surah dia. Lepas tu kita ikut mengereng bola kanan kan. Jangan tidur ikut orang, dapatlah dalam kehidupan itu beri manfaat kepada kita punya akhirat. Jadi sambungan apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab berkaitan dengan penghalang ataupun dan isi. Dan dari Umar Al-Khattab bahawa beliau telah berkata, andainya dunia dan akhirat kedua-duanya dapat berkumpul pada orang yang lain daripadaku, sudah pasti kedua-duanya telah berhimpun untukku, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan daku kekuatan dan kelembutan hati. Umar beritahu, kalaulah boleh berhimpun dunia akhirat ni, boleh kita punya pakar-pakar falsafah. Pakar falsafah dia beritahu tuan-tuan sekalian, dia asingkan dunia dan akhirat. Bahkan falsafah Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali beritahu, tidak boleh diasingkan dunia dengan akhirat. Tidak boleh diasingkan, mana akhirat kita duduk depan, dunia duduk belakang. Jadi bondo tu memang tak boleh berhimpun, tak boleh berkawan, memang berlawanan. Jadi mana nak kontrol dunia kita? Akhirat kontrol dunia kita. Itu sebab ambil dunia ada kepentingan akhirat. Ambil dunia ada kepentingan akhirat. Kita cari nafkah, kepentingan akhirat kita. Kita jaga amanah yang Allah Ta'ala berikan. Ada bini, ada anak kita. Jaga amanah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi Umar Khattab beritahu, kalau berlakulah benda tu, nescaya benda tu Allah Ta'ala akan beri ke aku dulu. Sebab aku ada kelembutan dan kekuatan hati. Memang salah. Memang hebat Umar Khattab. Sebelum kita cerita tentang Umar Khattab memang hebat. Lalu satu kawasan syaitan dah tak boleh lalu. Kawasan yang dilalui oleh Umar Khattab memang tak boleh lalu. Sebab kekuatan yang ada pada Umar Khattab memang hebat makhluk ni tuan sekalian. Memang kita tidak ragu. Memang kita akui akan kehebatan Umar Khattab. Bahkan Umar bagi tahu, kalau bolehlah makhluk ini duduk sekali, benda tu akan aku dapat. Tapi kenapa tak dapat tuan sekalian? Sebab tuan sekalian memang tak boleh. Nah, disatukan antara dunia dan antara dunia dan akhirat. Benda tu
Mana kita tak boleh jadi dia bersaing, tak boleh. Duk depan, akhirat duk depan. Kalau biarkan bersaing tuan-tuan sekalian, mana satu kemahuan Allah Taala, mana satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan maksud, bukan kita tak dunia, tidak. Mana akhirat kita depan, dunia ke belakang. Kita cari dunia ada manfaat untuk akhirat. Hidup atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian untuk beri manfaat akhirat kita. Bukan hidup atas muka bumi ni semata-mata untuk hidup. Kita bukan orang kafir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Jelas Allah Taala beritahu dalam surah Sajdah. Samakah amal orang mukmin kaman kana fasiqa? Allah tanya balik, Allah jawab la yastawun, tidak sama sekali. Tak sama sekali. Kau tanya orang-orang kafir dengan sekalian, dunia ni dia kata tak boleh. Kalau ada dunia, tak ada dunia dia tak boleh hidup. Itu pahaman orang yang hatinya tak ada tampik yang bertaut. Itu pahaman hati orang ni dah hitam. Hati dia ni tuan sekalian tak ada kalimah la ilaha illallah. Kalimah kita pun salah hati ke bertaut untuk Allah Taala. Dunia ni sampingan. Dunia ni ulama beritahu kita jinjing ya. Akhirat kita junjung lah tu. Akhirat kita akan lapis dunia. Yang kita jinjing lah kita akan lapis sambut akhirat. Jangan dunia kita jinjing. Dunia ni kita junjung, akhirat kita jinjing. Dunia kita nak terjatuh ke atas, kita lepaskan kita punya akhirat. Nah, itu yang kita tak nak. Okey. Jadi kita jangan silap faham deh. Dunia ni memang kita kena ambil. Sebab sebelum kita pergi nikmat akhirat, kita kena ambil nikmat dunia. Sebelum nak pergi alam pembalasan, kita kena masuk alam pilihan. Alam amal ataupun darul amal ataupun darul imtihan. Negeri yang Allah Ta'ala uji ataupun negeri yang Allah Ta'ala bagi pilihan. Pilihan apa yang kita nak tuan-tuan sekalian berdasarkan kekuatan iman kita. Kalau lemah iman, pilihan kita salah. Kalau kuat iman kita, pilihan betul. Apa jalan nak kuat iman? Apa jalan nak kuat iman tuan-tuan sekalian? Kita yakin Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat. Kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Kita hidup semata-mata kerana Allah. Dalam sembahyang kita syahadah, aku bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kita percaya akan kewujudan Allah. Macam mana nak dapat akan kasih sayang Allah? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Itu sebab ulama beritahu dunia ni memang kita boleh kuasai. Cuma kita ni tuan-tuan sekalian tak tahu cara nak kuasai. Macam mana kita nak kuasai dunia? Yang pertama, letak atas Allah. Letak atas apa? Allah. Jangan letak selain dari Allah. Letak akidah tauhid kita Allah. Macam mana tuan-tuan sekalian? Kita perlu mengenal Allah. Wajib kita mengenal Allah. Jalannya dengan sifatnya, dengan af'alnya, dengan asma'nya. Nampak? Jadi jalan dengan izin Allah. Dah cerita dah. Jalan cerita. Bagaimana nak elak dunia ni bagi masalah kita punya akhirat. Dunia ni bagi masalah kita jangan elak benda tu, kita kena dapat akhirat depan. Macam mana keadaan? Ulama bagi tahu, kita jadikan dunia, cari dunia sebab apa? Manfaat akhirat. Kita cari nafkah lebih, kerja lebih ni silan, kita niat boleh bagi zakat. Nah, kita cari nafkah isteri ya, sebab ini adalah amanah dari Allah. Kita sayang anak juga bukan anak semata-mata, sebab ini amanah dari Allah. Suami sayang isteri sebab apa? Bukan isteri semata-mata, sebab amanah dari Allah. Anak sayang bapak sebab apa? Sebab amanah dari Allah. Anak sayang ibu macam mana? Sebab amanah dari Allah Ta'ala. Baru jadi manfaat. Makan kita sebab kita nak makan, kita nak kuatkan badan untuk ibadah. Malam nanti nak bangun ibadah. Tidur sebab apa nak tidur? Malam nanti nak bangun ibadah. Nampak? Jadi apa yang kita atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian, dapat kita kontrol. Dengan apa kita kontrol? Letakkan Allah ke hadapan. Jadi itu sebab kalau kita tak letakkan benda tu, kita jadi apa? Kita jadi hubungan, jadi cinta akan dunia. Kita hidup dengan sekalian, kita tak tahu maksud kehidupan. Maksud kehidupan kita dengan sekalian. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni disukai oleh Allah, diri kita ni disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita hidup dengan sekalian dapat tarik nusrah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Macam sembahyang juga. Kenapa kita nak sembahyang? Sebab kita nak sembahyang minta apa? Minta redha Allah. Sebab apa kita sembahyang? Nak tarik nusrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita sembahyang? Allah Taala perintah. Itu sebab saya datang sembahyang. Sebab apa datang kuliah? Sebab Allah perintah. Bukan sebab jawatan. Bukan sebab kita ni ada apa-apa bondo, tak ada. Tak ada bondo yang terselindung. Sebab apa saya datang? Saya adalah hamba makhluk Allah Taala. Baru jadi. Kalau tak jadi. Kalau tak, kita tak nampak akan manfaat bondo yang kita buat. Ya, jadi dunia tak ada masalah kita ambil, jangan dunia itu tak sampai kepada kita punya matlamat
akhirat. Itu sebab ulama beritahu dunia awal mengganggu kita punya ibadah. Ibadah apa? Ibadah sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan. Apabila begitu sekali ucapan Sayyidina Umar, maka hendaklah anda merasa betapa mudarat dengan dunia yang fana dan pilihlah yang selamat, nescaya anda mendapat kesejahteraan. Macam pilih calon suami juga ataupun calon isteri. Ada perkara akhir sekali, pilih yang beragama. Pilih beragama ni, insya-Allah yang lain akan terpelihara. Jangan pilih salah satu daripada tiga tu. Dia punya kekayaan, rupa ataupun dia punya pangkat Pilih itu semata-mata kamu akan gagal, kamu tolak agama. Sedangkan agama ni tuan-tuan sekalian adalah jalan hidup. Ambil agama, yang lain tu jadi bonus lah. Ambil agama, orang yang kita ambil calon isteri, calon suami yang beragama, dia lawa, dia cantik, lepas tu dia kaya, ada pangkat, ada ni pula, itu bonus lah. Tetapi selalunya Allah Ta'ala maha adil. Allah letak kita dengan bini kita ni sekufu, memang cantik lah. Tak ada seorang pakai seluar pendek, seorang pakai jubah, tak ada. Kalau pakai jubah tu yang lain, yang sebelah tu memang sama dia punya taraf matching cantik Allah Ta'ala bagi gitu. Melayu kawan Melayu. Jarang Melayu kahwin Arab, memang jarang. Melayu kahwin Pakistan, memang jarang. Bukan tak ada tapi jarang. Memang bangsa kita untuk kita juga. Allah Maha Adil. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beritahu, jadi apabila ulama beritahu apabila Umar Al-Khattab berkata begitu, mudaratnya akan dunia ini kalau salah pilih. Kalau kita betul pilih jalan, betul jalan kita sejahtera. Memang sejahtera. Dengan jalan apa? Dengan jalan meletakkan agama ke depan. Inna dina indallahil Islam. Tak ada agama di sisiku kecuali agama Islam. Letak ke depan. InsyaAllah kita berjaya dunia dan akhirat. Adapun kesibukan dunia yang memasyghulkan hati, iaitu batin dalam diri seseorang, kerana hati itu adalah tempat bersemadinya segala keinginan. Apabila tuan-tuan sekalian kita letak dunia ke depan, kata ulama, dia akan memasyghulkan hati, dia akan melalaikan hati. Dunia yang memasyghulkan hati, lalai akan hati, batin dalaman diri seseorang, kerana hati itu adalah tempat bersemadinya segala keinginan. Awal datang pada hati, hati hantar ke otak, otak bagi arahan. Jadi makna tuan-tuan sekalian, apabila hati kita rosak, hati kita ada selain dari Allah Subhanahu wa taala, keluarlah akan perbuatan yang rosak. Itu sebab inna amalu binniyat, setiap perbuatan itu bergantung kepada kita punya niat. Mana hati itu gaduh dalam badan. Jadi pelihara hati daripada mencintai dunia. Hati kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, dia akan menjadi ganas. Sebab hati ini bonok penting, dia tompek segala tujuan. Apa kemahuan, keinginan kita, yang diserang adalah hati. Apabila hati kita ni tuan-tuan sekalian tak kuat mengenai Allah, tidak cintakan Allah, tak kuat mengenai agama, akan diserang hati, masuklah makhluk syaitan dan nafsu yang bermaharaja gila di dalam hati. Hati apabila dirosakkan tuan-tuan sekalian, perbuatan akan ikut rosak. Perbuatan akan ikut rosak. Itu sebab awal kita punya bab ibadat, bab semayang, dia ada satu rukun yang dinamakan rukun qalbi. Rukun qalbi ni makna dia hati. Hati ni niat, tak niat semayang tak sah. Sebab itu hati itu penting. Jangan jadikan hati ni sampai bermaharaja gila syaitan dan nafsu. Dua makhluk ni, nafsu tidak boleh kuasai, tapi nafsu tak boleh kuasai, tapi kita boleh jadikan dia untuk melakukan amal soleh. Syaitan boleh kuasai. Syaitan kita boleh kuasai, nafsu tidak boleh kuasai, sebab manusia mustahil tanpa nafsu. Syaitan membisikkan, nafsu ada dalam badan. Nanti kita bahas mengenai nafsu. Jadi ulama beritahu hati kena jaga elok-elok. Kalau tak jaga elok-elok, hati ni akan jadi hubul akan dunia. Jadi apa yang kemahuan, keinginan kita tuan-tuan sekalian, dengan akal semata-mata kita tidak melihat nakli. Nakli itu adalah Al-Quran, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, kemahuan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan apabila kemahuan, keinginan kita rosak, terus akan keduniaan. Bukan kita ambil dunia untuk menyelamatkan akhirat, tidak. Ambil dunia semata-mata untuk kita hidup. Sibuk kita semata-mata untuk dunia, bukan sibuk kita memikirkan satu alam yang kekal abadi, yakni alam akhirat. Jadi hati kena jaga. Jangan hati ni sibuk akan keduniaan. Keduniaan yang macam mana? Yang tidak beri manfaat untuk akhirat.
Ada orang sibuk bagi sedekah, itu manfaat untuk akhirat. Ada orang sibuk buat kojo-kojo yang bermanfaat, itu manfaat untuk akhirat. Nah, ada orang sibuk untuk kojo dunia. Pergi kojo dekat office, pergi itu, pergi ni, tuan-tuan sekalian sibuk Sibuk dia tu tuan-tuan sekalian, dekat office itu, sibuk dia tu untuk memudahkan orang. Dia buat sesuatu bondo tuan-tuan sekalian yang menyibukkan diri dia, lepas tu apa yang dia buat itu memudahkan orang. Dapat pahala. Dia kojo dekat satu office, lepas tu pekerjaan dia tu untuk memudahkan orang. Dia ada gaji. Tapi apabila tuan-tuan sekalian dia kojo ni untuk memberi khidmat kepada majikan dia, seterusnya untuk memudahkan orang kat bawah ni, baik pahala. Tak adalah jadi hubul, tak adalah jadi balik pergi pukul 7, balik pukul 7 OT sampai pukul 2 boleh. Semata-mata nak cari duit macam orang kafir. Memang jadi kita seperti haiwan lah. Macam mana haiwan tu sekalian balik, lepas tu dia makan minum, lepas tu dia pergi, dia keluar, lepas tu makan minum, lepas tu dia balik. Tak ada perbuatan dia berkaitan dengan agama. Jadi kita ni ambil keduniaan, hati ni jangan kita sibukkan dunia yang tidak beri manfaat untuk akhirat. Kadang-kadang orang topik kojo sibuk, nak masuk pukul 7, keluar pukul 7. Kalau niat dia cari nafkah tu, cari rezeki tu semata-mata untuk keduniaan, bukan amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang berada di sekeliling Memang dia nak jaga perut dia semata-mata, tak apa apa. Jadi sia-sialah apa yang kita buat. Itu sebab keduniaan kita kena bersangkut paut dengan agama. Apabila dunia sangkut paut dengan agama, hati kita akan jadi betul. Maka apabila hati itu betul, keluarlah perbuatan-perbuatan apa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Jadi kita tak nak jadikan dunia ni ada dalam hati untuk Allah Taala tak tahu ke mana. Dalam hati kita ni penuh dengan keduniaan, bahagian untuk Allah pun kita tahu ke mana. Yang pelik apabila ditanya siapakah Tuhan kamu, kita akan cakap Allah. Siapa beri rezeki, kita akan cakap Allah. Siapa jadikan alam, Allah. Siapa jadikan malaikat, Allah. Siapa beri kita isteri, Allah. Kita akan cakap Allah, Allah, Allah. Dari sudut perbuatan kita dekat hati ni tuan-tuan sekalian, tak ada Allah, tak ada Allah. Itulah terkategorilah orang itu dari sudut yang kita tak sedar jadi orang munafik, berpura-pura dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dunia, jangan sampai dunia menguasai hati kita. Apabila dunia menguasai hati dengan kesibukannya, jadi hati kita ni tuan-tuan sekalian akan diajar sibuk dunia semata-mata, bukan sibuk hati kita ni untuk memikirkan Allah. Bahkan akhir kalam kita Allah Ta'ala sebut akan perkataan Allah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kalam yang kalimat tauhid, Allah Ta'ala bagi apa? Bagi jannah. Jadi ulama beritahu hati ni jangan kita tepekkan dengan dunia semata-mata. Ambillah dunia tapi manfaat untuk akhirat. Bukan kita hubul, tidak. Hati kita ni memikirkan akan keduniaan, tetapi berlandaskan kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Khalas, habis. Jadi peringatan sudah diberikan. Jadi kita ni tuan-tuan nak jalankan apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Mana jalan itu sudah terbuka, kita nak menggerakkan benda tu. Perlu dengan usaha, perlu dengan ikhtiar, kekuatan kita untuk kita jadikan hati kita ni tidak hubul. Hati ni tidak cinta akan dunia semata-mata. Tak dapat tuan-tuan sekalian, kita tidak akan memaki hamun. Kita akan mengatakan ini adalah ketentuan Allah. Kita usaha lagi, tak dapat ketentuan Allah. Kalau dapat tuan-tuan sekalian, kita istighfar. Takut kalau kita dapat benda dunia ni masuk dalam kehidupan kita, istighfar. Sebab apa? Bukan kita tidak bersyukur. Awal kita istighfar, takut-takut apa yang kita dapat ni menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Ini polik sikit ngaji sufi, ngaji tasawuf. Patutnya syukur Ustaz. Bukan kita tidak bersyukur. Awal tu kita nak pusing, yang awal tu tapak kita kena cantik. Ya Allah, jauhkan ya Allah rezeki yang dapat ni, jauhkan hatiku berpaling kepadamu ya Allah. Istighfar. Lepas itu ya Allah, alhamdulillah rezeki engkau berikan ya Allah. Boleh musibah, buat apa? Istighfar. Boleh musibah, sebab apa? Alhamdulillah. Sebab musibah itu kafarah, ampun dosa kita. Ingat kita akan Allah Ta'ala. Boleh sakit, alhamdulillah boleh dan sakit. Sebab apa? Alhamdulillah. Kan itu musibah. Sebab kita tahu apabila penyakit itu, Rasulullah beritahu ampun dosa. Bahkan Hujatul Islam Ghazali beritahu orang yang sakit ni walaupun tertusuk dengan duri, diampunkan dosanya. Itu sebab bersyukur.
Lepas tu istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam mana kita main hati kita? Boleh. Kita mana kita memikirkan sesuatu benda, kita boleh kuasai. Memang Rasulullah itu, hati ni memang kita boleh kuasai. Memang benda ni kita boleh kuasai, dunia ni memang kita boleh kuasai. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita letakkan agama ke depan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita kuasai dunia kita. Jangan takut. Sebab kita kena yakin lah. Kalau kita tak yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, macam mana benda tu nak datang? Yakin kita tuan sekalian, dengan kekuatan iman, akidah, yakin akan Allah Ta'ala, kita dapat kuasai kita punya dunia. Selamat kita insyaAllah tuan-tuan sekalian. Kita boleh kuasai, yakin dengan nusrah bantuan Allah Ta'ala. Itu sebab bahkan dalam kita dalam keadaan pandemik sekalipun, kita kena yakin lah, apabila kita beramal saleh, kita punya semayang kita tak tinggal, tahajud lagi, duha, Al-Quran, zikir lagi, minta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul kita buat nusaran, orang kafir pun Allah Ta'ala bagi manfaat, bagi rezeki. Orang kafir pun Allah bagi rezeki tuan-tuan sekalian, bahkan orang beriman. Bahkan orang beriman, kalau betul-betul kita boleh, agak-agak makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah takdirkan itu, boleh ganggu kita tak? InsyaAllah tak boleh. Mana ada makhluk yang boleh ganggu jika Allah Ta'ala dah buat keputusan, selamat kita. Itu sebab kita nak amal, keyakinan kita akan kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sombong, belagak kita dengan makhluk tu, tidak. Nak bagi tahu kita takutkan Allah Ta'ala, kita takutkan makhluk itu melebihi kita takutkan Allah melebihi kita takutkan makhluk. Bahkan lepas-lepas ni tuan-tuan sekalian, apabila datangnya akan fitnah yang paling besar, Masih Dajjal, kita bukan takut Dajjal, kita takut fitnah. Sebab Rasulullah suruh lari nampak Dajjal, tak payah bertemu, kata Rasulullah. Dengan suara kau celubuk lagi, Rasulullah beritahu, lari jauh-jauh, tak payah dengan suara, bahkan tak payah jumpa pun tak apa. Sebab fitnah itu terlampau besar, terlampau hebat, terlampau besar. Kita bukan takutkan makhluk tu, kita bukan takutkan makhluk Dajjal, kita takut kita ikut Dajjal. Bahkan Nabi sebelum habis semayang, lepas innaka hamidul majid, Nabi doa tuan-tuan sekalian, berlindung daripada fitnah Masihi Dajjal. Adakah Rasulullah takut? Tidak. Nak kita berlindung dari makhluk itu. Habis itu kenapa Allah Ta'ala turun akan Dajjal? Itu dinamakan iman, itu dinamakan qada dan qadar Allah. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Dajjal turun? Kenapa turun Ya'juj wa Ma'juj? Kenapa ada makhluk ni? Cuba tuan-tuan fikir guna akal kita. Kenapa diturunkan Dajjal? Kenapa diturunkan Ya'juj wa Ma'juj? Tak payah turun, tak payah jadi pun tak apalah Allah. Kenapa diturunkan akan Azazil? Kenapa ada iblis? Kenapa ada syaitan? Kenapa ada orang jahat atas muka bumi ni? Kenapa ada orang yang muka berlagak, tak apa, bono ego, tak berunjuk riak? Kenapa ada bono tu makhluk macam ni hidup atas muka bumi? Tuan-tuan, inilah kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena akui, ya? Sebab pencipta adalah Allah. Nah, pencipta adalah Allah, kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qudrat, ada iradat, ada kuasa dan ada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang apa yang kita usahakan kita tak dapat, kan? Apa kita usahakan kita tak dapat, Allah Ta'ala tak izin. Lepas itu kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah yang jauh akan kita. Allah tahu kalau Allah bagi, kita makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala tak bagi benda yang lain. Nampak? Hati ini terpaut hanya kepada Allah Ta'ala. Okay, kembali balik ilmu kita. Apabila kita jadikan hati kita, letak agama ke depan, insya-Allah kita selamat. Kita kuasai akan dunia ini tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Kuasai macam mana? Kita kuasai, kita cari apa yang ada atas muka bumi ini kerana Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak rosaklah hati kita, insya-Allah. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, man ahabba dunyahu adh-dharra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adh-dharra bi dunyahu fathiru ma yabqa ala ma yafna. Atau kama qala, sesiapa yang mencintai dunia nescaya memudaratkan akhiratnya. Sesiapa yang mencintai dunia nescaya memudaratkan akhiratnya, dan sesiapa yang mencintai akhirat nescaya memudaratkan dunianya. Maka hendaklah kamu utamakan yang kekal daripada fana. Nampak? Dua bondo Nabi beritahu. Cinta dunia mudarat akhirat, cinta akhirat mudarat dunia. Jadi kita nak ambil mana?
ambil yang kekal pada fana. Yang kekal apa? Akhirat. Ambil akhirat, insya-Allah terpeliharalah akan dunia. Ambil akhirat, terpeliharalah akan dunia. Contohlah saya bagi satu analogi. Ada seorang ni cerita realiti saya jumpa mak ayah waktu duduk kat Kelantan. Bismillah. Waktu duduk kat Kelantan, orang ni orang Melaka. Kan Kelantan tu ada, masa dulu kan Kelantan memulakan dia ada dekat Pulau Condong tu Bondo. Dia ada madrasah tahfiz sains. Mana dia orang ambil urusan sains, lepas tu hafal Al-Quran. Kat Negeri Sembilan dah ada dah. Mana sebelum banyak kat Kelantan dan Terengganu. Okey. Jadi orang ni datang daripada Melaka. Dia beritahu, ustaz, anak saya ni saya daftar ke dia lepas UPSR. Keputusan cemerlang 5A. Apa rahsia tuan-tuan sekalian? Dia dah 1, dah 2, dah 3 dia sekolahkan anak. Ini keyakinan mak bapak. 1, 2, 3 sekolahkan anak. Dah 3 ni berhenti sekolah. Berhenti sekolah 3, 4, 5. Dah 3 berhenti sekolah 4, 5, 6 hafal Al-Quran. Dalam masa 3 tahun tuan sekalian dah hafal 30 juzuk syahadah lagi. Hafal 30 juzuk. Masa hafal tu habis 30 juzuk, umur 12 tahun ambil UPSR. Umur 12 tahun ambil UPSR, mau belajar sendirilah, belajar sendiri kat rumah. Apa terjadi tuan-tuan sekalian dengan keputusannya cemerlang 5A? Natijah kita ambil kat sini, makna apabila seorang anak ni, budak ni, dia ambil 30 juzuk Al-Quran, Al-Quran dah masuk dalam hati. Boleh kekal akhirat masuk dalam hati. Dunia ni bagaikan apa? Bagaikan colah-colah jari ya. Dia ambil dunia ni macam-macam colah, memang tak ada masalah. Memang dia ambil pun yang besar. Sekali dia ambil pun yang kecil, ya Allah, mudah bagi ya. Itu sampai anak itu dapat 5A. Itu yang masuk ambil UPSR dapat 5A. Lepas itu tuan sekalian, anak itu ambil tahfiz sains. Ada dekat Kelantan masa tu, mungkin tahun 2000, 2010 macam tu lah. Mana 12 tahun dulu, 10 tahun dulu. Begitu juga segi I'tiqan. I'tiqan kan Institut Tafiq Kuat Negeri Sembilan. Pergi I'tiqan. Ada seorang abang ni, masa saya sekolah lagi, umur 17 tahun, pergi kursus kat situ. I'tiqan, pergi I'tiqan dan sekalian ambil diploma tahfiz ni, ambil benda tu. Dia beritahu dia hafal Al-Quran, kalau hafal Al-Quran, lepas tu SPM dia ambil lewat. Hafal Al-Quran, habis Al-Quran dia bawa ambil SPM, belajar sendiri. Apa terjadi tuan sekalian? 7A, 8A. Dia beritahu, apabila kita dah ambil benda yang besar, yang ambil kocik dunia ni, ya Allah, talah gigi tak ada masalah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, inilah keyakinan yang kita nak terapkan. Dalam hati kita ni bahawasanya ambil akhirat, dunia Allah Ta'ala pelihara. Kenapa tuan-tuan sekalian, kita ni apabila dengar pusat madrasah ni sekalian tak ada masa depan, dengar madrasah tak ada masa depan, kita fikir nampak fulus, kita tak nampak akhirat, kita tak nampak benda yang kekal. Ambil dunia, akhirat akan mudarat. Ambil akhirat, dunia akan mudarat. Rasulullah bagi tahu, ambil yang kekal. Apa yang kekal? Akhirat. Akhirat akan menjamin dunia kita. Akhirat akan menjamin dunia. Dunia ni bukan fulus semata-mata, bukan kereta besar, rumah besar. Tidak. Dunia ni tuan-tuan sekalian, apabila kita hidup jadi hamba Allah Ta'ala, dapat taat Allah, ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, itu kejayaan dunia. Jadi kita orang Melayu Islam yang beriman, kena terapkan betul-betul dalam diri kita. Yakin kita tuan-tuan sekalian, jangan biarkan dunia menguasai kita. Kita yang menguasai dunia, sebab dunia ini adalah Allah Ta'ala punya, makhluk Allah. Apabila kita ikut atur cara yang Allah Ta'ala tetapkan, jalan yang Allah Ta'ala tetapkan, berjaya. Allah Ta'ala beritahu berjaya tuan-tuan sekalian. Sebab dunia ini Allah Ta'ala punya. Jadi kita tetapkan dalam hati kita, diri kita ni, kita ambil kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dunia Allah Ta'ala pelihara. Bukan kita ambil akhirat, dunia pelihara kita jutawan kaya raya. Janganlah fikir sampai ke situ. Ambil akhirat, dunia kita terpelihara. Ambil dunia, tidak mudarat akhirat. Itu kejayaan. Itu kejayaan tuan-tuan. Sebab tempat kekal abadi adalah akhirat. Allah tak letak tampik kekal kita, tampik kejayaan kita pada dunia pangkat, orang kaya, kepada keturunan. Kalau diletakkan kejayaan manusia kepada keturunan, kepada martabat, berjayalah akan sultan, raja-raja, menteri-menteri yang duduk atas tu, walaupun perangai kadang-kadang buruk. Berjaya akan makhluk-makhluk ni, habis kita yang marhain duduk bawah ni gagal lah, sebab tak ada pangkat. Itu sebab kejayaan Allah letakkan kepada agama. Kisah Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah, orang Habsyah, ataupun nama sekarang Ethiopia. Kulit tebal, tak handsome tuan-tuan sekalian, hitam.
Mana kedudukan Bilal bin Rabah, orang Ethiopia, Habsyah ni memang bangga betul dengan Bilal bin Rabah. Apa tidak? Muazzin Rasulullah. Sampai ke Rasulullah dengar tapak kaki Bilal bin Rabah di dalam syurga. Bilal hamba tu asal Bilal hamba. Tengah hari dipakai baju besi, malam dicemeti. Kisah ini popular, diletak batu kepada Bilal. Apa mulut Bilal berkata, ahadun yang satu, Allah, Allah, Allah. Jadi kejayaan Bilal bin Rabah, dahulunya hamba tuan-tuan sekalian, lepas itu Allah naik martabat sampai satu tahap hidup atas muka bumi, dijanjikan syurga, tak mati lagi. Allah Rabbi. Nampak? Jadi kita dengan izin Allah, kita memang jauh. Zaman dengan zaman Rasulullah Bilal bin Rabah memang jauh, tidak terjangkau. Boleh jadi sahabat dah tertutup rapat, sebab kita ni jumpa pun tidak dengan Nabi, sebab syarat sahabat kena jumpa dengan Nabi, hidup zaman Nabi, beriman waktu dia hidup dan mati, baru dikategorikan sebagai sahabat. Itu sebab Uwais Qarni tidak dikategorikan sebagai sahabat, sebab tidak menemui Rasulullah walaupun dah pergi Madinah, hanya dikatakan tabi'in. Syarat jadi walaupun Uwais Qarni hidup zaman Rasulullah, duduk dekat Yaman, murad, selebriti alam langit, Uwais Qarni. Jadi lihat sekalian kejayaan-kejayaan orang yang hidup dunia ni tak ada apa. Uwais Qarni tak ada apa-apa, miskin tuan-tuan. Lepas tu sebelum dia hantar mak sopak Uwais Qarni, ada penyakit kulit kan Uwais Qarni, balik tuan-tuan sekalian pada hantar mak pada Mekah, Allah Taala sembuhkan penyakit Uwais Qarni. Miskin tak? Susah tak? Susah. Uwais Qarni, apa terjadi sampaikan dia tuan-tuan sekalian, waktu perkebumian ni penuh orang, tak tahu datang pada mana. Rupa-rupa yang memenuhi akan masa perkebun Uwais Qarni adalah malaikat-malaikat penuh, sebab selebriti akhirat Uwais Qarni, Masya Allah. Hantar umat tuan-tuan sekalian, Quran umat, hantar umat pergi haji dari Murad Yaman pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, betapa jauh tuan-tuan sekalian. Uwais Qarni bina otot, kanda anak lembu, kanda anak kambing, tu naik bukit. Orang ingatkan Uwais Qarni adalah orang yang gila, majnun. Rupa-rupa tuan-tuan sekalian khidmat untuk umat, nak hantar umat ke Makkah. Ustaz nak cerita yang tu, apabila Uwais Qarni tak ada apa-apa, apa terjadi kepada Uwais? Allah Rabbi, tuan-tuan tahu cerita apa terjadi pada Qarun tuan-tuan sekalian, yang hebat, yang orang memang kekayaan yang dahsyat, sehingga sampai masyarakat Melayu cari harta karun, rupa harta Qarun, sampai macam tu sekali. Apa terjadi kepada makhluk tu? Habis tuan-tuan sekalian. Apa terjadi kepada Bal'am Bawurah? Habis. Sebab tuan-tuan sekalian, letak dunia ke depan, tinggalkan akhirat. Habis. Jadi dengan izin Allah, kita nak betul-betul faham dalam kitab Minhajul Abidin. Jangan takut-takut kita silap faham, kita buang dunia kita. Tidak perlu. Ambil dunia ni, manfaat akhirat. Kelas. Itu saja. Masya Allah tuan-tuan. Maka nyatalah bagi anda bahawasanya apabila zahir anda majhul dengan dunia, sibuk dengan dunia, dan batin anda pula majhul dengan keinginan pada dunia, maka tidak mudah bagi anda untuk beribadat dengan sebenar-benarnya. Hati kat dunia nak ibadat pun payah. Hati kat dunia nak ibadat pun payah disibukkan. Itu sebab apabila diri kita tidak disibukkan untuk agama, Allah akan sibukkan diri kita untuk dunia. Sebab dua-dua lah, dunia akhirat dua tu ya. Kalau tak sibuk ke agama, dunia akan sibuk. Dunia ni fana, binasa. Akhirat kita tinggal, akhirat baqa, akhirat itu kekal. Dua keadaan. Kalau kita duduk kat sini tuan-tuan sekalian, tak sibukkan telinga kita dengar mengenai Allah, akan disibukkan dengar benda lain. Kalau mata kita ni tak disibukkan untuk memandang kehebatan besar Allah Ta'ala, akan disibukkan mata kita lihat benda lain. Tak percaya, nanti balik rumah, bukan orang sini, orang luar, tengok handset kita, apa yang kita buat, tengok FB kita. Nah, dengar benda ilmiah, kita scroll laju-laju, tengok aurat, slow, bahkan melekap kat situ. Innalillah. Nah, Allah Rabbi, jangan pandang orang, pandang diri kita. Nampak tak? Dia punya dahsyat itu. Kalau mata telinga kita ni tak sibukkan dengar hal agama, memang disibukkan benda lain. Dia sebab ada dua, dia tak duduk tengah-tengah. Dia ada dua, tak dunia akhirat dunia. Isa Rasulullah beritahu, tak kamu sibuk dengan akhirat, kamu akan sibuk dengan dunia. Tak sibuk dengan dunia, kamu akan sibuk dengan akhirat. Tu deh. Kita pun boleh orang cakap,
boleh hitung bagaimana keadaan kita. Tak sibuk kita duduk dalam kuliah, disibukkan benda lain. Tak sibuk benda kita untuk baca Al-Quran, akan disibukkan benda lain. Mesti disibukkan benda lainnya. Jadi kat dunia ni tuan sekalian itu sebab pilihan, nanti sampai ke akhirat kita tak boleh nak pilih dah. Jadi masa yang ada ni tuan sekalian, kita berusaha untuk sibukkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nampak sibukkan agama ni tuan sekalian, nampak hanya tikar sejadah, nampak hanya tasbih. Tidak. Kalau kita keluar bekerja tuan-tuan sekalian, kita niat dalam diri kita, kita keluar ini kita cari nafkah amanah dari Allah Taala. Kita ada empire yang besar, kita ada perniagaan, kita beritahu Allah, maju perniagaan ya Allah, nak bayar zakat, nak bantu orang, sebab perniagaan ini tak ada apa-apa di sisiku ya Allah, kecuali mu ya Allah. Baik pahala. Yang tadi usah ulang balik, kalau sayang isteri semata-mata isteri, memang tak baik pahala. Sayang isteri sebab amanah Allah, sayang suami sebab amanah Allah, sayang cucu amanah Allah, sayang anak amanah Allah, kait dengan Allah, baik pahala. Baik pahala. Cita-cita kita berkaitan dengan dunia semata-mata tak dapat. Dan hidup di 30 tahun ni dan nak usul ni. Kita tak sanggup paut dengan akhirat, dengan agama, memang tak dapat apa-apa. Memang tak dapat apa. Bahkan dan sekalian, kalau belakang-belakang lagi, kita Minhajul Abidin, sampai satu tahap mulut kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita berbicara nanti 20 tahun nanti dia nak pergi umrah, 20 tahun nanti dia nak pergi umrah, kita ni menidakkan akan ghaib Allah Ta'ala. Kita tak masukkan dengan izin Allah, insya-Allah nanti dan akan buat amal saleh, akan 20 tahun nanti dia akan buat umrah atau buat haji. Mana kita memang kita nak baik-baik, tapi kita menidak akan ghaib. Kita tak tahu boleh pergi ataupun tidak. Kita seolah-olah mulut kita jaga, walaupun buat kebaikan confirm dan dapat pergi, salah. Nampak. Kita kena apa? Kena tongak-tongak, kena potong dapat dengan izin Allah. Kalau Allah beri kekuatan, Allah beri rezeki, insya-Allah sampai Mekah. Baru betul ayat dah. Faham tak? Allah Rabbi. Nampak tuan sekalian. Itu sebab Islam ni hebat. Masuk jamban pun ajar, betul tak? Ustaz ulang banyak kali lah. Nak beritahu diri kita ni alhamdulillah boleh agama Islam. Islam ajar semua, nak menyembelih pun ajar, betul tak? Nak menyembelih ajar. Tak boleh menyembelih lah, kena putih dua. Satu yang saluran nafas, satu saluran darah. Dua tompek ni wajib putih. Kalau tak sah penyembelihan, jadi bangkai, tak boleh makan. Nampak? Ajar sampai ke situ. Ajar sampai ke situ. Bahkan nak basuh ayam pun aja. Kalau dalam kalau segi Pakistan dia amalkan mazhab Hanafi, dia kulit dia tahu kan kulit kesiat. Sebab apa? Dalam liang-liang tu masuk darah. Dalam mazhab Hanafi siat kulit, tak boleh makan kulit. Kita boleh lagi tu salah, saya itu rasa bersih. Lepas tu kita siang ayam, siang sekotor masuk dalam kulit gulai. Buat gulai tuan-tuan sekalian, apabila keluar darah. Keluar darah kat gulai tu. Boleh kita makan? Boleh. Kalau untuk makan boleh. Kalau baju kita keluar darah dekat gulai guna baju. Apa nak buat? Gulai guna baju. Untuk makan mana tak ada masalah. Tapi untuk ibadat baju ni tak boleh untuk kita sembahyang sebab dah penuh yang najis tu. Tapi untuk makan tidak menjadi masalah. Kalau gulai lah, sekotul kita sekotul masuk ayam tu, masuk dalam gulai tu, lepas tu kat gulai kan selalu keluar ayam dalam badan ayam tu. Keluar darah dalam badan ayam tu. Keluar darah, air gulai tu terpercik dekat badan kita, baju kita. Baju kita ni tak boleh bawa sembahyang sebab dah penuh najis. Kalau gulai untuk makan fik tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, makna Ustaz nak beritahu yang tadi, Islam ajar sampai ke tahap itu. Jadi Rasulullah itu kalau kita sibukkan hati diri kita ni untuk agama tuan-tuan sekalian, insya-Allah dunia kita Allah Taala pelihara, tidak disibukkan dunia kita, bahkan kita akan tinggalkan akhirat yang kekal abadi. Jadi dengan izin Allah tuan-tuan sekalian, betapa sayangnya Allah Taala kepada kita. Sunai. Agama ajar kita satu-satu agama ajar. Kalau bab ibadat, muamalat, perniagaan jual beli, munakahat, nikah kahwin, lepas tu dia punya jinayat, ajar macam mana nak hukum orang. Bab politik pun agama ajar. Allah Rabbi. Memang sempurna agama ni tuan-tuan. Ambillah agama, berjaya dunia akhirat, berjaya confirm. Tu dah. Sebab Rasulullah SAW jamin, dah bagi tahu dah. Kita kena tanamkan diri kita tuan-tuan sekalian. Dalam diri kita ambil akhirat, mudarat dunia, maka hendaklah kamu mengutamakan yang kekal daripada yang fana. Ambil akhirat, insya-Allah dunia kita terjamin. Ambil dunia, akhirat kita akan hancur. Yang fana dunia, yang kekal adalah akhirat.
Maka nyatalah bagi anda bahawa apabila zahir anda majhul dengan dunia dan batin pula majhul dengan keinginan dunia, maka pasti tidak mudah bagi anda untuk beribadat dengan sebenar-benarnya. Ini dah. Dan adapun apabila anda berzuhud pada dunia, lantas anda mengosongkan zahir dan batin anda dari mengasihi dunia, nescaya akan mudahlah bagi anda beribadah. Bahkan anggota-anggota anda akan menolong anda untuk beribadah dengan penuh cergas. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, sesungguhnya seorang hamba apabila ia berzuhud pada dunia, nescaya hatinya bersinar dengan khidmat dan anggota-anggotanya akan menolongnya untuk kuat beribadah. Jadi kita zuhud ni, mana bukan zuhud pakai baju koyak rabak, tidak. Zuhud ni tuan-tuan sekalian, kita tak jadikan dunia kita maksud hidup. Kita boleh kontrol dunia kita, tuan-tuan sekalian. Kita tinggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Itu zuhud yang dimaksudkan oleh ulama. Kita ni nak ikut sebiji apa yang sahabat buat, kekuatan iman sahabat memang tidak termampu. Bahkan ulama bagi tahu, tuan-tuan sekalian, kita nak ikut cara hidup sahabat, bagaimana pengorbanan sahabat tu memang kita tak mampu. Itu sebab ikut masa kita, ikut keadaan diri kita, ikut sebiji-sebiji keadaan sahabat ni sekalian, dibawa untuk pengorbanan sahabat tu, dibawa pada akhir zaman dia jadi fitnah. Sebab kita tak mampu, tuan-tuan sekalian, bahkan orang sekeliling ni tak mampu untuk faham pengorbanan sahabat kalau dibawakan secara live. Jadi kita nak zuhud ni, kita nak ambil dunia ni, tuan-tuan sekalian, semata-mata untuk akhirat. Sampai satu tahap kita korbankan hati kita untuk taat Allah, lukakan hati makhluk manusia yang ajak kita melakukan maksiat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita nak benda tu, tapi benda tu haram. Hati kita nak duit tu, tapi duit tu haram. Sumber itu haram. Hati kita nak, kita betul dah dapat duit ni memang senang. Hati kita nak, tuan-tuan sekalian, tetapi kita fikirkan akan Allah, memerhati, fikir akan agama akhirat akan dihisap oleh Allah. Walaupun hati kita nak, korban hati nafsu ni untuk taat Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud lagi tu. Tapi nak ngaku kita zuhud tak payahlah. Jadi sombong, takbur, riak pula. Kita taklah nak ngaku diri kita zuhud. Tidak boleh lah. Dan ni zuhud. Ngarut lah tu. Bukan zuhud itu, tuan-tuan sekalian, membesar-besarkan diri. Dia jadi ujub pula dekat situ. Okay, akhir kalam, akhir perkataan. So tak tahu dah nak bunyi Nabi ni. SOP kena berhenti kan. Macam ni. Sikit ni. Sini tak ada dua ni, sikit ni. Okay. Maka inilah yang mesti dipahami benar-benar. Daripada dua perkara yang tersebut dahulu tentang faedah yang anda akan perolehi dengan sebab bertajarud dan berzuhud pada dunia ini, ialah kezuhudan itu akan memperbanyakkan nilai amalan anda serta memperbesarkan kadar kemuliaan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya 2 rakaat salat daripada seorang alim lagi zahid. Zahid ni panggilan bagi orang yang zuhud. Zahid ni panggilan bagi orang yang zuhud. 2 rakaat salat daripada orang alim lagi zahid, hatinya lebih baik dan lebih dikasihi kepada Allah Jalla Jalaluh daripada ibadat orang yang beribadat tanpa ilmu dan zuhud, meskipun ia beribadat selama-lamanya hingga sampai kepada akhir masa umur dunia. Maknanya tuan-tuan sekalian, 2 rakaat orang yang ilmu, orang yang alim berilmu, lepas tu zahid pula, zuhud pula, lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada orang yang beribadat selama-lamanya sampai kiamat, sampai habis umur dunia. Jadi itulah tuan-tuan sekalian penting orang yang berzuhud itu, lepas tu penting orang yang alim itu. Jadi hati kita ni, tuan-tuan sekalian, jangan kita biarkan dikuasai oleh dunia kita. Jadi kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, kita qanaah. Kalau bab ibadat, ulama bagi satu perkataan nama dia ghittah. Ghittah dengan hasad satu benda yang lain. Ghittah ni, tuan-tuan sekalian, dalam soal agama, kita kena cemburu dengan orang tu tanpa kita ada perasaan hasad dalam hati. Nak nikmat orang tu tercabut, kita seorang yang boleh. Itu hasad. Kalau ghittah, kita nampak kawan kita sedekah, tuan-tuan sekalian, kita pun sama nak bersedekah.
Itu nama dia ghibtah. Soal agama ni kita kena ghibtah. Kena ada persaingan kita nak dapat kemuliaan di akhirat. Kat dunia ni dinamakan qanaah. Berpada-pada. Nah, berpada-pada itu bukan makna nak sokat akan kita nak jadi orang jutawan, orang yang berjaya dalam dunia. Tidak. Kita nak sokat, tak nak jadi apa yang kita buat, cari harta kesenangan atas muka bumi, cari pangkat dan darjat kita untuk dunia semata-mata, langsung tidak memberi manfaat kepada akhirat. Itu yang dimarah, itu yang ditegah, itu yang menjadi penghalang ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi insya-Allah sampai ke muka surat 74. Nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan sekalian, penghalang dunia dan isinya. Jadi natijah kebaikan ataupun manfaat pada malam ni, apa yang kita belajar, sambungan penghalang dunia dan seisinya. Bermulanya kita dengan kata-kata Umar Al-Khattab. Umar bagi tahu kalau dunia akhirat boleh bersatu, boleh bersaing, boleh jadi kawan, nescaya benda tu Allah Taala berikan benda tu akan pada aku. Kalau bondo ni tak boleh. Memang Umar Al-Khattab sekalian memang seorang yang zuhud, seorang yang alim. Jadi tuan-tuan sekalian, dunia tidak boleh menguasai dirinya. Hebat akan Umar Al-Khattab. Tapi tu bawahnya lagi tuan-tuan sekalian, sabda Rasulullah SAW, apabila kita ambil akhirat, mudarat dunia. Ambil dunia, mudarat akhirat. Akhir Rasulullah bagi tahu macam mana nak pilih, ambillah yang kekal. Apa yang kekal? Akhirat. Lepas tu kita punya ilmu lagi tuan-tuan sekalian, ulama bagi tahu nyatalah apabila kita ambil dunia, lepas tu jadi hubul dunia, kita akan tinggalkan akhirat. Ambil akhirat, kita akan berjaya, lepas tu dapat menguasai akan dunia ini. Apabila dalam hati kita zuhud akan keduniaan, banyak amal kita lakukan. Apabila hati kita jadi hubul akan keduniaan, cinta gila akan dunia, kita akan kurang kepada amalan. Jadi bondo ni kita dah tahu, bahkan kita ada ilmu. Jadi sekarang dengan izin Allah tinggal kita nak amal saja. Itu sebab minta dengan Allah, setelah Allah Ta'ala beri hidayah, kita mahukan apa? Kekuatan. Kekuatan tu penting. Kalau kita ngaji kitab fiqh, kitab hadis ke, cerita mengenai kelebihan fadail, mengenai amal sekian, kita donga sebab Allah Ta'ala lolongkan akan hidayah untuk kita donga. Lepas tu minta juga dengan Allah, mudah kita boleh amal apa yang kita buat. Barulah dengan izin Allah kita nampak manfaat akan ilmu itu. Jadi dengan izin Allah, ibu ayah sekalian, apa yang kita nak buat setelah kita dapat ilmu, terniat dengan Allah, minta Allah Ta'ala beri kekuatan supaya kita boleh amal apa yang kita belajar. Barulah manfaat. Nampak dia punya kojo ilmu tu. Nampak kojo ilmu, nampak manfaat, nampak dia punya kesan. Kita tunggu daripada maghrib hingga isyak. Jangan kita jadikan bono ni untuk halwa tengok semua tu. Cantik dah kita dengar tuan-tuan sekalian, tapi kita biarkan macam tu. Jadi bono tu tak dapat manfaat. Bagaikan apa ulama itu, bagaikan pokok yang rendang, dia tak ada buah. Pokok yang rendang, dia tak ada keluarkan buah, tak ada manfaat. Jadi silap-silap tuan-tuan sekalian, tobang. Pokok durian musangking, ingatkan boleh manfaat, boleh jual sekilo 70-80 ringgit sekali, tak berbuah. Tunggu setahun, 2 tahun boleh sabar, 3-4 tahun boleh sabar. 5 tahun tak berbuah, rugi, jaga pelihara makhluk ni tuan sekalian, kita akan tobang tanam benda lain. Kita tak nak macam tu. Ilmu dah banyak, lepas tu kita biarkan macam tu, tak ada perasaan untuk kita amal. Allah bagi peluang, satu hari qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi tak kita? Rugi tuan-tuan sekalian. Insya-Allah setakat tu. Ingat nak panjang lagi, nak habis masuk kan. 8:22 kan, berdetik hati dah. Insya-Allah nanti kita sambung 2 minggu akan datang mengenai kitab Minhajul Abidin. Insya-Allah sekian saja. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian sedia hadir dalam kuliah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan kita. Mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita masuk syurga secara berjemaah. Insya-Allah. Pengakhiran kehidupan kita. Sampai satu masa, sabar ya tuan-tuan sekalian, amal solehlah. Insya-Allah kejayaan akan sampai. Aku li qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.